Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalam. sejahtera kami ucapkan kepada para tetamu kami. Saya Nur Syafiqah selaku wakil bagi Awalah Dondang 2020 ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel kerana sudi meluangkan masa untuk dialog pasca pementasan Awalah Dondang. Sebelum kami mulakan, sedikit maklumat tentang Perbayu dan juga Awalah Dondang. Perbayu ialah sebuah persatuan yang menerajui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan bahasa dan budaya Melayu di NTU NIE. Kegiatan-kegiatan ini dirancang oleh ahli-ahli jawatan kuasa kecil yang berbeza seperti Rentas Pantas, Rentak Budaya, Pengembaraan Luar Negara, Awalah Dondang serta Jawatan Kuasa Eksekutif Perbayu. Selain itu, terdapat 3 kumpulan budaya di bawah naungan Perbayu iaitu Kumpulan Dikir Barat Wanita Dewi Samudra, Kumpulan Dikir Barat Lelaki Nusa Sarjana dan Kumpulan Tarian Bestari. Anggota-anggota Perbayu terdiri daripada kalangan para pelajar dari NTU. Seperti yang dikatakan tadi, Awalah Dondang merupakan sebuah ad hoc di bawah naungan Perbayu. Awalah Dondang bermula pada tahun 2004 sebagai sebuah pementasan teater dan telah berlangsung setiap 2 tahun sekali. Namun kerana pandemik COVID-19 yang melanda kami pada tahun ini, pementasan teater kami tidak dapat dilakukan secara fizikal dan kami terpaksa beralih kepada siaran dalam talian. Setelah setahun melakukan persiapan, akhirnya pementasan kami sudah ditayangkan kepada halayak ramai melalui YouTube. Pada tahun ini, penerbitan kami bertajuk Temasek Tenggelam. Berikut merupakan sinopsisnya. Temasek Tenggelam 2050. Kecerdasan buatan semakin berleluasa. Adakah nilai budaya akan anda bawa bersama jika anda harus meninggalkan sesuatu tempat demi penakatan hidup? Atau anda sanggup meninggalkan keluarga untuk menyelamatkan diri? Perlukah anda mempunyai agama untuk mengisi perut dan menyelamatkan diri daripada bencana? Bagaimanakah pula dengan nilai kemanusiaan? Masih perlukah kita ambil berat dan bersifat prihatin terhadap orang lain untuk hidup? Atau kita hanya perlu kepakaran dan ilmu sahaja? Kini saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kami bagi sesi dialog ini. Pertama sekali kita ada Tuan Nadi Putra. Nadi Putra merupakan seorang penulis drama, pengarah, penerbit dan pelakon. Bagi masyarakat Melayu, beliau merupakan patriark teater Melayu. Nadi Putra telah terlibat dalam bidang drama selama 3 dekad sekurang-kurangnya dan telah menghasilkan lebih daripada 300 naskah drama untuk teater, radio dan televisyen termasuk Puncak, Encung, Selimut Putih, Muzika Lorong Buangkok, Vanda Miss Jakim dan Yang Mutakhir Mukadimah Nasib. Kerana hasil kecemerlangan beliau berteater, Kementerian Kebudayaan Singapura, kini Majlis Seni Kebangsaan NEC, telah menganugerahkan beliau Pingat Budaya 1986 Cultural Medallion Theatre. Pada tahun 2013, beliau juga telah dikurniakan dengan Anugerah Sastra tertunggul di Singapura iaitu Anugerah Tun Sri Lanang oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura. Ahli panel kami yang kedua ialah Encik Hidayat Nordin. Encik Hidayat Nordin sangat aktif dalam teater budaya, telah membuat persembahan karya seni, sastra dan media sejak zaman persekolahannya. Hidayat telah terlibat secara aktif dalam produksi dan banyak acara budaya sebagai penulis, pengarah dan juga pelakon. Dia juga mengasaskan beberapa kumpulan seni persembahan. Pada tahun 2017, di sebuah pertandingan teater kategori terbuka Sayembara Teater, dia dianugerahkan pengarah terbaik. Dia juga telah mengarahkan beberapa pertunjukan di Malaysia yang merangkumi Freedom Festival dan juga persembahan pertunjukan di Damansara Performing Arts Centre. Bekas Naib Presiden Persekutuan Dikir Barat Singapura ini juga telah memenangi beberapa anugerah sastra. Yang paling menonjol adalah Pertandingan Puisi Nasional 2018. Sebagai seorang aktivis seni pelbagai disiplin, penglibatannya dalam seni muzik dan media selalu diperlihatkan dalam karya tempatan. Ahli panel kami yang ketiga ialah Encik Zulfaqli Rashid. Zulfaqli Rashid ialah seorang penulis teater dwibahasa. Beliau merupakan salah seorang artis bersekutu dengan kumpulan teater Ikan Matra. Beliau juga merupakan salah seorang ahli pengasas Main Tulis Group.
Antara karyanya yang telah mendapat perhatian ramai, termasuklah Al-Kisah yang dicalonkan untuk anugerah skrip terbaik dalam anugerah teater live. Adaptasi bahasa Melayu A Clockwork Orange, karya asal Anthony Burgess. Harap adalah sebuah adaptasi daripada naskah Inggeris Hope, karya Harish Siharma, The Chronicles of One and Zero, Kancil dan Balik. Sufadli mengalu-alukan peluang untuk berkolaborasi dengan para seniman merentasi disiplin, bahasa, budaya dan kerakyatan demi mencipta karya yang bakal memberi kesedaran, menghibur dan merangsang penonton. Seterusnya kami ada moderator kami iaitu Dr. Muhammad Aidil Subhan. Dr. Muhammad Aidil Subhan merupakan sarjana di bahasa yang membuat penyelidikan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Beliau memegang jawatan pensyarakanan kurikulum pedagogi di Institut Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang. Beliau merupakan pakar perancang bahasa dan penulis dan penyunting 2 buku perancangan bahasa Melayu di Singapura, Bilingualism and Malay Language Planning in Singapore dan Issues in Malay Language Planning Hard Truths. Tanpa membuang masa, saya akan memberikan masa kepada moderator kami bagi sesi dialog ini iaitu Dr. Muhammad Aidil. Terima kasih Pemuda Syara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap saya dapat didengar dengan jelas. Saya mula dengan pantun lah ya. Penat tau buat pantun ni. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Sentosa. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Jadi sebagai moderator, tugas saya adalah untuk menentukan bahawa perbincangan kita ini berjalan dengan lancar dan saya telah dimaklumkan oleh pihak penganjur iaitu Perbayu NTU bahawa kita pecahkan ataupun kita asingkan perbincangan ini ke dalam 3 bahagian. Iaitu bahagian pertama akan kita bincangkan tentang jalan cerita selama 20 minit. Bahagian kedua, aspek lakonan 20 minit. Dan bahagian yang ketiga, bahagian terbuka, itu nak melepaskan geram di hati apa yang tak dapat dinyatakan dalam bahagian pertama dan kedua itu. Sebab itu kita limitkan kepada jalan cerita dan lakonan saja. Jadi yang bahagian ketiga tu bebas, 15 minit. Jadi apa yang saya akan lakukan bahawa dalam bahagian pertama yang kita akan mulakan ini, bagi bahagian jalan cerita, kita akan membincangkan tentang tema serta persoalan yang diajukan melalui pementasan ini. Temanya pada asasnya adalah tentang penakatan, survival, dan persoalannya ada banyak, tapi lingkarannya tu tentang kemanusiaan lah. Ya. Jadi setiap daripada anda akan diberi masa 5 minit untuk membincangkan ataupun menyatakan atau memberi pandangan tentang tema serta persoalan yang diajukan. Jadi kita akan mulakan, cara umumnya kita mulakan dengan yang paling muda sekali, iaitu Nadi Putra lah. Sebab beliau paling muda sekali di kalangan kita. Kemudian kita pergi kepada Hidayat dan kemudian pada Big. Boleh? Okey, jadi kita mulakan. Encik Nadi, silakan. Your mute mic. Unmute. Ya, okey. Boleh dengar semua ya? Boleh. Okay. Silakan. Pertama-tama kepada Perbayu, terima kasih kerana meyakini saya duduk dalam panel ni. Saya tengok yang duduk pun hebat-hebat, jadi saya pun nak kongsi juga pengalaman dengan semua pada hari ini. Tapi oleh kerana kejakan masa, saya terus pergi kepada tajuk kita. Bila saya lihat drama tadi, ia banyak mengimbaskan karya kembali kepada filem independence. Independence. Yang saya rasa semua orang mungkin dapat lihat. Tapi bila dia sentuh soal kemanusiaan dan penakatan tu, itu yang tak ada dalam independence. Sebab apa? Bila kita lihat drama ni banyak kata tu mengaitkan manusia Islam dan manusia Melayu dalam
menerjah ataupun menentang pendekatan kemanusiaan bila timbul cabaran untuk hidup. Dan apa pun kaedah yang nak digunakan dalam drama ini yang menunjang ke arah melepaskan diri dari segala bencana atau segala yang telah diterokai atau dapat dilihat oleh sesuatu kuasa yang nampak akan berlakunya hal-hal yang akan memusnahkan sesuatu negara atau sesuatu kehidupan. Pada saya, menyelitkan unsur agama itu baik. Ya, sebab apa saya rasa itulah asas atau tunjang pegangan kita sebagai seorang Islam dalam menghadapi sebarang cabaran, bahawa kita harus tega mempertahankan jiwa kita dari memberontak, dari melawan, kalau nak pinjam kataan takdir tu, dan menyalahkan banyak pihak dalam berdepan dengan perjuangan untuk hidup itu sendiri. Sama ada kita berdepan dengan keluarga, dengan pemerintah, dengan orang-orang yang berkuasa. Jadi kita juga, pada saya, drama ini menyelitkan unsur-unsur keagamaan itu, tetapi sebagai satu amaran terhadap umat manusia, Islam terutamanya, supaya lebih peka tentang menangani permasalahan bukan saja dirinya dan manusia di sekelilingnya. Dan saya rasa cerita yang ditunjangkannya, ditunjukkannya ini agak panjang sangat dalam kata itu mengupas isu-isu ataupun perkara-perkara yang nak ditimbulkan. Jadi bila perkara itu terlalu banyak diisikan dengan tidak ada kepadatan dalam memperkatakan hal-hal yang saya rasa cantik kalau diungkap dari apa yang ustaz tu cakap dan disematkan kejadian-kejadian tu dari olahan ayat-ayat Al-Quran tu, saya rasa itu lebih menarik dan dipecah-pecahkan kepada adegan-adegan yang berlaku yang dipaparkan. Boleh dikompreskan atau boleh dipadatkan. Pada saya nampak ustaz memainkan peranan yang penting sebagai landasan kehidupan manusia melalui Islam. Dan kalau bertolak dari cerita yang dari cakapan ataupun hujah ustaz itu sendiri, boleh kita rangkaikan dengan apa yang berlaku dalam adegan-adegan yang banyak dipecahkan dalam cerita itu tadi. Dan ini lebih menarik. Sebab apa? Jarang kita lihat cerita drama, teater ataupun filem yang di Singapura sendiri atau mungkin di Malaysia sendiri yang gunakan tajuk atau gunakan agama sebagai pokok atau tunjang pemecahan masalah dalam apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya rasa cukup 5 waktu ada cukup je. Ada masa lagi sedikit, ada lagi seminit lagi kalau jadi kalau itu dapat dilakukan pada saya lebih baik. Kemudian bila dalam soal penceritaan ni selalunya saya nampak pembentukan watak itu sendiri dengan apa yang dihujahkan oleh watak-watak itu sendiri harus diberi penelitian yang lebih mendalam tentang ibunya, tentang orang-orang yang berkuasa, tentang suami isteri yang nak ditinggalkan tu. Perwatakan-perwatakan itu harus diberi kekuatan dari segi perdebatan, keinginan dia, macam mana persoalan dia nak meninggalkan isterinya, disuruh isterinya tinggalkan dia sangat berkorban atau keadaan-keadaan seperti itu yang perlu diperketatkan supaya tidak jadi meleret-leret. Jadi drama ni baik, tapi itu yang perlu diketatkan dan perlu diberikan pendekatannya lebih padat dalam berhujah antara ibu dan anak, suami dan isteri, dan tentu sekali landasannya bertolak pada apa yang ustaz katakan. Tak semestinya dalam pergolakan itu mesti dirujuk pada agama, tapi mesti juga menunjukkan pendirian watak itu sendiri walaupun tidak berpegang pada agama. Tapi kadang-kadang banyak juga bila orang tertekan lupa soal agama, sebab agama ni kadang-kadang orang anggap satu kaedah yang balik-balik penentuan Tuhan, penentuan rancangan Tuhan. Itu yang masalah yang selalu
orang terlepas pandang. Sebab apa? Bila kita ingat, walau macam mana hebat pun kita sekalipun, sejauh mana kita pergi pun, kadang-kadang kita tergelincir kerana kelemahan akal, kesilapan perbuatan kita terhadap apa yang kita rancangkan. Dan ini kita kata, kita tersilap, tapi tidak. Ini kadang penentuan Tuhan yang tak mahu kita berdepan dengan apa yang kita ingini, tapi boleh jadi dalam musibah. Sebab kita fikir apa yang kita ingini itu baik, tapi Tuhan lebih tahu sama ada kita boleh angkat atau tidak perkara-perkara yang kita inginkan tadi. Misalnya, saya beri contoh terdekat hari semalam, rumah saya tengah renovation, tengah betulkan tangga, berpuluh tahun duduk di sini, tak pernah langgar tangga, semalam tersandung kepala saya dekat tangga. Apa tanda tu? Jadi kita macam mana dah tahu pun, macam mana dah kita tahu keadaan rumah kita sekeliling pun, kesilapan akan berlaku. Perencanaan memang akan berlaku. Macam mana baik pun, tapi kita harus berhati-hati dan sokong perencanaan siap mana pihak pun. Janganlah kita kata tu anggap rencana yang akan datang atau orang-orang yang maju ni satu yang melanggar susila agama ke. Generasi akan datang ni mereka berpelajaran tinggi. Mereka meneroka. Islam sendiri mengajar curi-curi ilmu. Jadi ilmu itu luas dan bukan sekadar untuk menghadap Tuhan aja, tapi kita juga pernah dengar carilah ilmu walaupun ke negeri China. Kenapa ke negeri China? Jadi ilmu itu setakat ini pada saya dalam bidang drama pun kita boleh mencernakan agama dan pecahan-pecahan kepada kaedah dunia itu sendiri. Kenapa berlakunya keretakan pertentangan di kalangan negeri itu sendiri, di kalangan kaum Islam sendiri, di kalangan apa-apa kaum juga sendiri. Itu saja permulaan. Terima kasih Nadi dari segi, pandangan yang diberikan itu, pandangan yang benar sekali, terutama sekali tentang fokus yang hendak diberikan dalam pementasan ini dari segi temanya dan bagaimana ia dapat dikembangkan. Okay, kita pergi kepada panel kita yang kedua, Hidayat. Silakan. Assalamualaikum semua. Thank you. Baik. Kita bebas berbahasa. Boleh. Okay. Boleh gunakan satu daripada 4 bahasa rasmi. Okey. Ya. Mana-mana boleh. Terutama sekali thank you very much kepada Perbayu lah kerana menjemput saya bersama dengan ahli-ahli panel yang lain. Kalau nak bincang tentang penceritaan ataupun cerita dalam naskah skrip tu, saya tak hebat sangatlah, cuma saya berikan pendapat saya daripada perspektif penonton. Saya rasa jalan cerita ataupun tema yang nak diketengahkan tentang penakatan kemanusiaan itu sangat menariklah. Cuma ini pendapat saya rasa dalam bentuk penceritaan dia mula hilang fokus. Ini bagi saya lah. Sebab setengah jalan dia ada melencong sedikit dan melencong ke sana sikit. Jadi tumpuan dia tak begitu jelas. Kalau tentang macam tadi Cik Nadia ada cakapkan juga tentang kepadatan dia kan. Dia kurang padat. Dia macam sebagai penonton tu bila saya nampak dari permulaan, saya expecting something more of like really a fight for survival. Lepas tu bila dah masuk babak ustaz pula, saya rasa okay, ini direction penceritaan is going. Tapi lepas itu dia divert the attention to something else. Jadi itu pendapat saya. Bagi saya kalau dalam bentuk penceritaan, saya sebenarnya dapat apa yang perlambangan watak-watak ni, what do they represent, and saya sebenarnya memang minat lah bila dia sentuh tentang dystopian future kan dalam masa depan tu, futuristic, tahun 2050, ada environmental, global warming, benda semua. Sebenarnya sangat menarik sebab memang kita tak tahu kepastian esok lusa kan. Jadi bila diorang dah masukkan, penulis dah masukkan itu ke dalam tu, saya sebagai penonton, saya harapkan yang penulis itu pun lebih inovatif dalam bentuk perbualan dia. Macam apa-apa app yang digunakan. Macam ada guna Instagram, itu zaman sekarang kan. Tapi dalam tahun 2050 tu, kita
maksud saya lebih kepada dia inovatif lah. Kalau nak cakap pasal the futuristic aspect lah. Tapi kalau nak cakap tentang agama kat situ, saya tak berani cakap banyak lah. Cuma bab agama, ini pendapat saya. Macam apa Cik Nadi cakap tadi, betul tu, kalau menggunakan agama tu sebagai penunjang penceritaan dia tu akan jadi lebih menarik. Tapi kalau dia diselit-selit dekat apa, ada certain babak tu, dia rasa macam, for lack of better word, it seems a bit forceful. Ini bagi pendapat saya lah. Saya pun tak ada apa banyak lagi nak cakap selain daripada itu saja. Okey. Okey, terima kasih Hidayat. Kalau saya boleh rumuskan sedikit menyatakan, tu saya setuju dengan yang kenyataan yang it's supposed to be futuristic kan. Tapi dia punya gadget yang digunakan is today. So mengganggu. Orang-orang macam kita ni, kita terganggu dengan perkara-perkara begini sebab we would like to see where this is leading to, okay? Because it's supposed to be 2050 kan, but I felt like it's like today. So dari segitulah. Jadi satu yang perlu diambil kira oleh penulis, because di belakang tabir penulis ada, kalau nanti kalau dia nak kita bagi dia juga ruang untuk komen sedikit lah ya, tentang dia punya kenapa dia lakukan suatu perkara itu. Okay, terima kasih. Sebagai permulaan, itu pemandangan sebadan ya, Hidayat ya. Nanti more to come. Kalau awak menyatakan that you are looking at it from the perspective of penonton, saya lebihlah penontonnya because I'm not a theatre person. Tapi kita ambil kira apa yang dinyatakan itu sebab at the end of the day theatre tu juga perlu fikirkan tentang halayaknya. Dan halayaknya itu penting. Okay. Kita pergi pada panel kita yang ketiga, Zulfadli ataupun dikenali ramai sebagai Big. Silakan Big. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Adakah suara saya jelas? Jelas. Okay. Pertama dan utama, kita harus, saya lah ingin mengucapkan tahniah kepada ahli jawatankuasa yang terlibat dalam pementasan ini kerana sebagai seorang pembikin teater, kita semua tahu bahawa susah untuk kita beralih daripada apa yang kita biasa bikin di pentas, kemudiannya kita harus beralih kepada medium yang sangat-sangat baru untuk semua orang. Jadi apabila saya tonton semalam, sebelum saya tonton saya fikir okey, mungkin ia adalah rakaman biasa-biasa saja, mereka akan berada di pentas, kemudiannya kita akan tonton dari mula hingga akhir. Tetapi apa yang membuat saya rasa kagum ialah dari segi production value-nya, ada editing, ada peruntukan dan ada juga sedikit pertimbangan dari segi tata cahaya. Walaupun tata bunyinya, tata suaranya ada sedikit kekurangan, tetapi kita boleh lihat bahawa dari segi suntingannya, dari segi mungkin ada stage direction yang saya rasa the digital natives para pengguna dunia digital sekarang ni lebih mudah untuk beralih dan untuk membuat teater di medium, saya nak panggil video pun bukan, medium online lah, medium dalam talian ni. Jadi saya rasa itu adalah usaha yang sangat baik dan saya rasa seluruh ahli jawatankuasa sepatutnya berasa sangat berhati, berbanggalah akan kejayaan ini. Kerana to create a theatre without the audience in front of our eyes, kita tak tahu sama ada bagus ke tak scene ni ataupun apakah penerimaan dialog-dialog ni. Kita seperti berlakon di hadapan tembok. Kalau kita berlakon di hadapan cermin, kita sekurang-kurangnya boleh nampak our reflection kan. Tapi ini betul-betul di hadapan tembok. Dan sekarang kalanya ia berbahaya kerana kita akan berada di dalam sebuah echo chamber. Kita bukan berada di dalam sebuah khalayak yang members kita akan macam sini okey tak, cerita ni okey tak, dan members akan katakan okey, bagus kan. Dan
saya juga kadang-kadang berada di dalam situasi sebeginilah. Oleh kerana itu, apabila kita beralih ke medium dalam talian ni, we have to go out of our way to get people who we don't know, orang-orang yang kita tak kenal, orang-orang yang kita tak tahu, untuk mendapatkan maklum balasnya. Kerana teater ini, dalam pemikiran teater ini, kita harus destroy before we build. Apa saja idea yang kita ada, kita bina dahulu, kemudiannya kita lihat sama ada ide-ide tersebut boleh dimusnahkan. Seperti yang tadi Hidayat pointed out mengenai isu props. Isu props mungkin isu logistik lah kan. Tapi kalau ada orang yang di dalam jawatan kuasa tu dengan terus terang mengatakan, tapi ini tahun 2050, handphone takkan digunakan saja handphone, sedangkan 30 tahun lalu handphone kita sebesar Pringle ni kan, sebesar benda ni, sekarang berada dalam tapak tangan kita. So pendapat-pendapat sedemikian mungkin boleh it's value added lah for us. Lagi satu tentang penceritaan. Dalam penceritaan kita harus concise, kita harus succinct kan. Satu hari nanti apabila kita semua berada di dalam sebuah situasi di mana kita harus menjelaskan idea kita dalam satu perenggan. Dalam satu perenggan sahaja, dalam 100 perkataan, apakah perkataan-perkataan yang akan kita gunakan? Kalau kita boleh gunakan satu perkataan untuk menunjukkan bahawa watak itu bersyukur, apakah perkataan tersebut? Kalau watak itu setakat senyum dan bersyukur tanpa mengatakan apa-apa dan lakonannya berkesan, maka itu lebih berkesan daripada dialog sepanjang satu perenggan yang menunjukkan bahawa dia bersyukur. Ya, I learned this the hard way. Saya belajar menulis macam mana ya? I learned to show more than tell. Jadi dalam apabila kita menulis dan lebih-lebih lagi dalam kita menulis naskah skrip teater, kita harus lebih peka kepada menunjukkan sesuatu daripada menceritakan sesuatu. Saya berikan contoh dalam ada sebuah senario yang menunjukkan ada sebuah scene yang menunjukkan adik yang sakit HIV tu di atas kursi roda kan, menunjukkan bahawa dia berasa sungguh bersalah kerana abangnya harus menjaganya kan, dan banyak dialog yang menunjukkan dia berasa sangat membebankan abangnya, whereas you can just show certain things. Kita boleh tunjukkan bahawa okey, dengan cara dia duduk, dengan cara dia melihat abangnya, dengan beberapa patah perkataan yang dia luahkan, that will show whatever effects or whatever impact that the writer or the director wants lah. So to me, less is more. Macam kita balik rumah malam-malam, habis mak kita membebel kan, versus kita balik rumah malam-malam, bapak kita tak nak berbual dengan kita, satu patah langsung. Mana satu lebih berkesan? Saya rasa analogi tersebut sangat berkesan untuk saya lah. Okey, itu sahaja buat masa ini. Terima kasih Bik. Ya, macam kalau saya balik lambat, bila isteri saya senyap, ya kan, itu lebih menakutkan daripada dia tanya, abang balik lambat kenapa? Ya, itu reality sebenarnya. So you bringing that reality ke dalam pementasan. Ya, dan saya setuju dengan kenyataan yang menyatakan this whole concept of show not tell dan juga less is more. I think itu sesuatu yang saya cakap dari segi konsep pedagogi lah ya. Sebab bila kita mengajar penulisan pun, kita mengajar mereka untuk tunjukkan, jangan beritahu. Ya? Seperti itu membezakan antara penulisan yang kita anggap sebagai sastra dengan penulisan yang biasa-biasa sahaja. Jadi banyak penulisan yang dituliskan tu dia menyatakan macam kadang-kadang saya baca ataupun tonton sesuatu tu like I don't have to imagine. Benda tu dah memang dah dinyatakan ditulis. So itu sesuatu yang perlu diambil kira lah oleh pihak yang menganjurkan awal hadundang ni. Okey, itu pandangan daripada ketiga-tiga panel kita yang saya telah dapatkan. Pada umumnya ketiga-tiga menyatakan tentang fokus, ya, there should be focus,
dan juga keperluan untuk tidak menyatakan tetapi menunjukkan apa yang diinginkan tu. Dan secara rata-ratanya memang pementasan ini dari segi tema dan persoalannya tu semua adalah perkara yang baik, tapi bagaimana diolah itu yang dapat membezakan antara pementasan yang biasa atau pementasan yang akan diingat dan diberi pengiktirafan. Okey, baik. Itu untuk segmen kita yang pertama. Saya pergi kepada segmen yang kedua. Walaupun Big dah sentuh sedikit tentang lakonan, ya, tentang bagaimana ia boleh dilakukan. Jadi saya teruskan dengan Big lah, ya. Dari segi lakonan ini boleh tak ditambahkan sedikit lagi, ya, apa yang dilihat, sebab mereka ni bukan pengamal teater, mereka juga bukan pengamal teater. Yang penting sekali, mereka juga bukan student teater. Okay? Tapi mereka dalam sebagai engineering student, sebagai student di universiti, tapi mereka minat terhadap teater. Okay. So, what can you say about dia punya lakonan dan bagaimana mereka boleh mempertingkatkan lagi lakonan dengan beri contoh yang seperti yang tadi Big nyatakanlah, contoh yang lebih khusus tu. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain Temasek Tenggelam, sama ada di atas pentas maupun di belakang tabir, kerana bermain teater ni memerlukan semacam keberanian untuk dinilai. People will judge you no matter what, whether you're good, whether you can sing, whether you cannot sing. They will judge you based upon what you wear, apa saja yang kamu pakai, sebelum kamu membuka mulut sekalipun. Dan keberanian itu saya sangat alu-alukan lah. I wish a lot more people would try their hands at theatre lah, kerana ia adalah sebuah seni yang sangat memerlukan kejujuran. Saya faham Awala Dondang ni ataupun Temasek Tenggelam ni dijayakan oleh pelatih-pelatih ataupun pelajar-pelajar dari pelbagai jurusan. Seketika dahulu apabila saya menuntut di NIE, saya juga dipaksa untuk menerbitkan sebuah video sitcom lah, dan saya dan rakan-rakan saya tak happy pasal kita dipaksa kan. Sebenarnya saya tanya kepada guru yang memaksa kami lah, cikgu, kami bukan pelakon. Dan to cut the story short, saya duduk di luar kelas lah hari tu. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah apa pun yang kita pentaskan, dari segi lakonan maupun dari segi seni teater. Seni teater tu lebih daripada lakonan, ya. Sebagaimana yang kita tahu, kita harus lakukan dengan jujur. Dan semalam apa yang saya lihat ialah saya rasa rata-rata semuanya berlakon dalam sebuah suasana yang sangat somber. It's a somber piece. You know, saya tonton, saya rasa macam kalau inilah final produknya, saya berasa sangat saya akan berasa sangat takut untuk mengetahui apakah prosesnya. Kerana daripada scene pertama, dah ada orang nangis kan? Dah ada orang nangis. Dan dalam kepala otak saya fikir, macam mana how did the director ask the actor, okay, kau masuk sini kau mesti nangis. So untuk pelakon-pelakon yang melalui proses ni, saya harus beritahu, dan mungkin awak semua sudah tahulah yang bahawa untuk menyampaikan sesuatu, saya berpegang kepada less is more. Saya berpegang kepada less is more. Memang menangis itu menunjukkan bahawa seorang pelakon itu boleh mencari motivasi dalam dirinya atau maupun motivasi ekstrinsik untuk menangis, menghayati watak itu. Tapi adakah kamu menghayati watak, menghayati jalan cerita, ataupun kamu
diberitahu supaya menangis, kamu menangis. Okay, I'm not saying that it's not good. I'm saying that as an actor who does this with sincerity, what is our motivation? What is our motivation? Adakah motivasinya untuk menyampaikan cerita ini ataupun motivasinya ialah untuk not to let anybody else down? Pasal kita di dalam sebuah produksi kan, ada rakan-rakan semua kan. Mungkin kamu memilih untuk jadi pelakon ataupun mungkin kawan-kawan kamu melantik kamu untuk berlakon. What is our motivation? Number one. Number two, kalau marah, adakah kita akan terpekik-pekau? This is the age-old question kan. Sometimes we act according to what we've always watched. Kalau kita biasa tonton mungkin Charlie Chaplin, mungkin lakonan kita seperti Charlie Chaplin. Kalau kita biasa menonton teater Jepun, lakonan teater Jepun juga lain. So saya alu-alukan kalau kita mahu mementaskan sesuatu, kita harus membuat kajian dengan menonton teater, berbual dengan orang teater. Walaupun saya faham ramai di antara yang menjayakan Masjid Tenggelam ni bukan mungkin tidak minat teater ataupun mungkin bukan pemain teater sepenuh masa ataupun this is your first foray into teater. Ya. Saya rasa mungkin itu sahaja kot. Saya rasa saya dah melirik dah. Teruskan. Saya rasa what you're saying is very good. Sebab itu yang saya rasakan juga bila saya mula-mula tonton. Sebab scene pertama tu je dia dah there's this certain mood. Saya ni pula ada dah berumur ni, dah tua-tua ni ada anxiety issues. Saya tidak boleh tonton cerita yang tidak menggembirakan. Jadi bila saya tengok 10 minit saya berhenti. So apa yang saya fikirkan, I'm wondering is if this is a live performance, saya nak lari ke mana kan? So that's the thing yang saya fikirkan. So for 2 hours very high octane tapi dia punya mood dan sebagainya. So motivation is important, nanti kan. Dan juga pemain-pemain teater ni perlu buat kajian. Saya rasa dalam apa saja kita lakukan, apa saja yang kita nak lakukan, kita perlu ada ilmu lah. Ya? Ilmu tentang perkara tu penting. Jadi walaupun kita bukan student of theatre, tapi kita berminat dan kita perlu mencari ilmu. Jadi dengan harapan bahawa perbincangan kita ini juga jadi sumber ilmu bagi mereka yang hendak melibatkan diri dalam teater. Sebab saya yakin Big bila mula dalam proses ini pun, you are not a student of theatre. Kan? But because of your interest and your own motivation dan kajian yang dilakukan. So terima kasih atas kenyataan itu yang saya rasa amat penting bagi pelajar-pelajar ini. Kita sambung dengan Hidayat. Silakan Hidayat. Dari segi lakonan, watak penyampaiannya ke? Okay, saya continue sedikit daripada from where Big left off lah. Yeah. Sebab mungkin saya faham sebab saya bila mula-mula nak menjadi pemain teater ataupun bikin teater tu, saya pun rasa janggal nak minta pertolongan. Tapi sebab minat dia terlalu dalam tu, jadi tebalkan muka lah. Jadi tak termalu tanya, lepas tu buat je dulu, lepas tu baru dapat feedback, lepas tu baru belajar dengan lebih dalam lah. Jadi itu sedikit sambungan je lah from my perspective. Kalau nak cakap tentang lakonan, saya rasa tadi Big dah touch on banyak aspek lah. Dari segi kejanggalan intonasi dia, dia sebenarnya menunjukkan kurang keprihatinan tentang emosi yang nak disampaikan. Dia jadi macam sekadar pembaca. Dia jadi very animated lah. This is for me lah. I feel like it gets a bit animated. Contohnya watak Siti kan, yang terpaksa berbual bahasa baku sebab dia seorang cikgu warisan dan bahasa kan, tak silap saya. Jadi cara perbualan dia menjadi terpaksa tanpa mengenali dan mengetahui sangat macam mana guru-guru selalu bertutur. Ya, walaupun guru-guru selalu bertutur dalam bahasa Melayu yang betul, tapi selalunya kalau mereka berinteraksi di luar, diorang cuba untuk menjadi lain sedikit lah, jadi more natural. Kan? Jadi dia tak nampak dia forceful character ataupun
bila marah, ada satu scene tu yang diorang dekat depan submarine tu, yang dia masuk terus tiba-tiba marah tu. Pada saya dia macam terlalu mendadak, dia tak realistik, tak natural. Dia jadi macam, okay, director cakap, okay, ni line kau kena pekik, ni line kau kena marah. Dia bila saya menonton, dia rasanya macam gitu. Dia tak ada natural movement, natural thinking set. Macam untuk saya selalu kalau saya mengarah belia lah, saya selalu try to enforce onto them to become thinkers, to become thinking actors. So they think like how the character is supposed to think. Diorang berbual macam mana watak tu sepatutnya berbual, tapi dalam masih bentuk diri diorang, masih lakonan. Cuma bila apa yang saya tonton Temasek Tenggelam ni, dia rasa macam semuanya disuap beri oleh pengarah. Rasanya macam gitulah. Macam okay, kat ni kau kena nangis, kat sini kau kena pekik. Rasanya macam gitu. Kalau dari segi lakonan, dari starting, tadi Big pun ada sentuh tentang marah kena pekik ke, ataupun sedih kena nangis ke. Itu semua soalan age old. It has been there for the longest time. Cuma sebagai pelakon, saya rasa haruslah bijak menyesuaikan dengan apa yang dialog yang diberikan, dengan macam mana pengolahan watak tu bergerak. Sebab saya rasa dinamik seorang pelakon tu terletak kepada macam mana penonton boleh percaya yang watak tu betul. Itu bagi saya lah. Sebab bila saya tonton Temasek Tenggelam, saya tak kenal watak-watak tu. Dia it's being fed to me by the dialogues, like the establishment. Tapi kalau you take away the establishment of the character, saya takkan kenal siapa watak-watak tu, what do they stand for. Jadi kalau dapat diterapkan less is more dengan penghayatan yang lebih baik tentang pemahaman watak yang diberi itu, saya rasa akan jadi lebih tepat, padatlah dari segi lakonan. Contoh lagi satu yang mungkinlah saya boleh ambil sedikit is yang watak lieutenant tu kan. Saya rasa dari segi dialog, dari segi penulisan, motif dia jelas. Tapi dari segi kelakuan dia, saya tak nampak sangat. Jadi bagi saya, it's not believable lah. Macam watak pelakon tu, dia tak ada backstory. Cerita dia kat situ je. Apa yang diceritakan, itu cerita dia. Watak-watak tu semua tak ada backstory dalam kepala otak orang, dalam pelakon punya mindset. Saya tak nak cakap lebih lah sebab saya pun bukan pelakon. Tapi saya rangkumkan yang 3P lah. Penghayatan, penerapan, ia akan menjejas dia punya performance lah. Sebab bila kita sebagai halayak ni lihat dan respons kita adalah sedemikian. Dan saya rasa penting bagi pemain-pemain ni dan juga yang di belakang tabir untuk mengambil iktibar, because at the end of the day is about not just about fine tuning tapi about learning more. Sebab ini adalah foray mereka yang pertama seperti yang tadi Big nyatakan kan. So sebagai permulaan tapi perlu ada peningkatan dan ini yang kita inginkan. Terima kasih Hidayat. Saya pergi pada Encik Nadi, silakan untuk yang segmen kita yang kedua, terakhir dari segi lakonan, watak, penyampaian dan seterusnya. Saya sambung tadi apa yang kata Cikgu Zulfadli tentang keberanian. Berani tak cukup. Tapi misalnya bila kita nak buat naskah ni, nak buat pementasan ni, saya rasa apa yang menjejas lakon ni adalah naskah tu sendiri. Seperti kata Cik Nordin tadi, dari mula ataupun tuan moderator pun rasa start aja, mula-mula aja dah kena pukul dengan kesedihan. Jadi sampai ke akhir, jadi benda ni sudah kata tu memukul penonton dengan tajuk tu sendiri, Temasek Tenggelam, dan kemudian berlarutan kata tu penulis dan mungkin panel yang berbincang ni nak tunjukkan kaedah musibah yang bakal diterima. Jadi seperti saya kata tadi, pada saya pula, kalau nak buat cerita macam Temasek Tenggelam ni, 2 jam kita duduk,
cikgu akan resah. Sebab apa? Rentetan-rentetan tu. Mencerna cerita ni bukan mudah. Dan apalagi nak membuatnya. Jadi, seperti nak buat cerita ni, kalau nak buat cerita untuk peraduan lain, untuk sayembara lain, apa-apa lain. Dan cerita macam ini, kita boleh suntikkan dengan sedikit humor misalnya. Sebab apa dalam penceritaan, permulaan tu tak perlulah terus-menerus mendadak kasih tekanan. Dalam humor, dalam jenaka juga perkara-perkara yang sulit boleh timbul. Jadi ada keragaman pendekatan penulisan, keragaman permainan pelakon dalam menyampaikan hasrat penceritaan atau hasrat termasuk tenggelam tu sekali lagi. Sebab kalau kita lihat dalam filem pun, rata-rata kebanyakan filem Melayu atau filem Inggeris sekalipun, ada juga watak-watak yang melucukan, yang aneh-aneh, yang kita lihat, yang kita tertarik. Yang kata tu walaupun aneh, tertarik, tapi ada penyampaian yang disampaikan secara tidak langsung berkaitan dengan tajuk ataupun dengan watak utama yang mengheret kita ke permasalahan yang besar atau ke kemuncak cerita. Jadi penanganan cerita juga penting dalam memberi kepuasan kepada pelakon bermain, dalam memberi kepuasan kepada penonton menikmati seperti lagu. Lagu juga kalau salah nyanyi, lagu yang baik akan rosak. Jadi menulis naskah itu sendiri juga menjadi tunjang kepada pelakon bertindak dan kata tu memberi semacam rentak atau rhythm dalam perkembangan cerita itu. Dan bila cerita itu tidak ada peningkatan dari segi klimaks kemuncak cerita itu sendiri, maka itulah sebabnya cerita itu jadi mendata. Jadi pada saya, penulis harus bertanggungjawab dalam memikirkan apakah corak permainan atau hiburan yang perlu diberi pada penonton melalui watak-watak ini. Dia gila ke? Ada satu watak gila ke? Macam tak betul ke dalam cerita ni yang orang nampak macam Pak Leh dalam cerita tu begini, tapi dalam cakap dia tu ada unsur-unsur agama misalnya terselit pandangan dia berkait balik pada ustaz. Ada watak-watak yang suka bermain, suka secanda, orang sibuk-sibuk ini tapi dia tak peduli dalam secanda itu sendiri. Yang orang boleh ketawa tapi akhirnya itu jadi menimbulkan kesan yang sedih, kesan yang pilu. Padan muka kau. Kau tak ambil berat tentang hal serupa ini, kau hanya memikirkan keseronokan tapi akhirnya tidak memberi faedah manfaat pada diri dari kita. Jadi bermacam ragam manusia dalam dunia ni pun kita jumpa orang-orang yang suka berjenaka, yang suka memperlekehkan sesuatu situasi yang tak ada dalam cerita ni yang boleh kata jadi asam garam satu penceritaan. Jadi landasan itu penting untuk kata tu membantu pelakon. Saya rasa saya tabiklah pada pelakon semua yang rata-rata baru, tapi sepatutnya kata Cikgu Fadil dia berani. Saya dulu penakut lah Cikgu. Bila saya disuruh berlakon, saya tak nak. Dia suruh mula-mula saya kena angkat Sultan Mahmud tau. Tapi nak kena ekspresi juga. Cikgu saya tak nak juga berat juga dengan Sultan Mahmud. Tukar boleh tak? Dia pengawal sudah. Habis saya main-main. Jadi bila main-main sebelah, bila orang kata daulat tangguh, sebelah berulat tangguh. Tak dengar kan? Jadi perkara-perkara macam bila lama-kelamaan dah jadi tanggungjawab dalam pementasan sekolah tu, bila murid senior dah keluar, kita kena ambil alih bahagian sastra dan drama ke sekolah. Terpaksa kita belajar. Dan belajar mengendalikan, belajar macam mana orang-orang dulu buat, macam mana sebelum itu buat. Dan saya beruntung. Saya rasa ini tak ada pada murid pelajar hari ini kerana yang tenggelam termasuk. Kalau boleh dapatkan seorang dari teater yang biasa dalam teater membantu, bukan nak merosakkan atau mengganggu, tapi memberi semacam nasihat tentang cerita, tentang apa yang diarahkan. Jadi ada panduan. Jadi mereka buat sendiri itu baik. Pandangan. Mungkin saya rasa ada juga yang saya rasa tidak, jangan. Dia rasa nanti diganggu awak punya proses pembuatan drama. Tapi tidak. Saya sendiri pun kalau buat pun, kalau ada orang yang tahu sesuatu bidang tu, saya panggil, tentang ini boleh tak? Saya gini. Ini sensitif tak gini. Jadi bila ada nasihat, ada orang yang pakar, yang boleh tolong, yang bantu, minta. Jangan segan-segan, kata tu, mungkin kau tak dibayar pun, saya rasa orang sanggup. Pasal apa untuk pelajar, kita sanggup tolong. Saya pernah tolong sekolah, saya tak tanya pun, tak bayaran. Tapi saya rasa kesian.
bajet diorang berapa je untuk sekolah. Kemudian dari segi konsep dan diorang berkobar-kobar nak tunjukkan kemampuan diorang, macam kata Cik Hidayat tadi, gadget lah. Memanglah gadget future tu nak bikin duit juga. Tak ada lah. Macam mana kalau James Bond tak payahlah apa-apa gadget tu dia buat. Tapi budak sekolah ni nak buat apa pun, sebab itu dia gunakan latar belakang yang kosong, kursi, meja, tapi nak gunakan kekuatan pelakon tu sendiri. Yang kata tu, kalau tak ada bimbingan yang kuat, tak ada tunjuk ajar, tak ada panduan, saya rasa sukar. Tapi dia berani betul. Saya rasa berani betul. Dia buat projek macam ni, bila saya dengar masjid tenggelam tu, mak oi, cerita apa ni? Saya teringat Geylang Serai tenggelam dulu kanan bikin dekat di World Trade Center. Jadi adakah macam Geylang Serai tenggelam ke? Topik ini amat berat. Amat berat kata tu, bila kata masjid tenggelam tu meliputi Singapura. Macam mana nak mencernakan watak-watak tu? Seperti kata Dr. Fadli, Cikgu Fadli tadi, memang less is more. Yes. Less is more. Tapi kadang-kadang yang ada pelakon, dia nak lebih. Dia nak tunjukkan dia punya konon-konon karakter, bercakap, dia bermain. Boleh bermain kalau dialog tu mempunyai ragam yang lain, mesej yang bertindan, berlainan. Tapi kalau sama je macam dia katakan tadi, cakap pasal kata tu HIV berlarut pasal itu, sama, tak membantu. Jadi kita boleh imbangkan senyap dan sepi dan juga kekecohan dalam satu-satu lakonan. Jadi ini imbangan ini yang kata tu mesti nak ditapiskan, macam orang main muzik kat sini nak nada, nak tinggi rendah. Jadi ini yang perlu saya rasa, bila buat lagi cubalah dapatkan bantuan orang-orang teater yang boleh membantu. Dan orang teater saya harap bantulah sekolah-sekolah yang minta bantuan ni. Janganlah berapa nak bayar saya, sebab saya dulu dapat ilmu ni pun tak dibayar. Orang-orang tu datang daripada Cathy Chris, daripada Short, bantu saya buat teater. Jadi kita orang luar ni yang ada kesempatan berteater, mungkin ada habuan, bantulah sekolah yang tak ada kemampuan untuk melakukan teater. Tapi sekolah saya rasa memang ada juga bajet untuk diorang. Bajet untuk teater. Tapi untuk menampung orang keluar nak bayar sampai 1,000 ini memang pening pada diorang. Jadi hasrat saya, mereka boleh meningkat, pelajar sekolah boleh baik lakonannya secara menyeluruh. Termasuk ni tenggelam ni akan lebih baik kalau dapat kata tu diberi sedikit bantuan daripada orang yang pakar dalam teater. Itu je. Baik, terima kasih Encik Nadi. Saya rasa pandangan tentang ada imbangan, ada keseragaman dan dari segi keragaman dan juga variasi dari segi watak-watak itu juga penting. Sebab seperti yang tadi kita persetujui, dia punya intensiti itu pada keseluruhan 2 jam itu mendatar pada satu bahagian. Jadi tidak ada seperti yang nyatakan momen yang mana kita dapat rasakan bahawa kita boleh relax sedikit, kita boleh senyum sedikit, ya. Jadi itu penting. Boleh saya minta patutnya kita masuk pada segmen yang ketiga, tapi sebelum kita masuk pada segmen yang ketiga, saya nak ambil peluang sebab kita dah sebut tentang tadi Big ada nyatakan tentang pengarah, Hidayat dengan Cik Nadia ada nyatakan tentang penulis. Boleh kita menjemput pengarah dan penulis untuk kita mula dengan penulis dahulu. Boleh saya dapatkan penulis to come online? Kita minta penulis, kita memberi pengiktirafan sebenarnya. Bukan kita nak mengkritik penulis, tapi kita nak memberi pengiktirafan kepada penulis kerana berani menulis, menghasilkan penulisan yang sedemikian. Cuma kita nak tahu sedikit tentang dia proses penulisan tu. Okay? Penulis ada di situ? Kalau boleh berkata-kata. Saya beri masa 3 minit untuk penulis untuk menyatakan respon kepada apa yang telah dinyatakan oleh panel. Silakan penulis nyatakan nama anda dan mulakan. Silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya macam Halimunan gaib-gaib. Boleh saya buka pelitup muka? Boleh. Kita semua tak pakai pun. Itu saja yang boleh dibuka, ya. Doktor. Itu kan lucu aja kan? Ya. Baik, nama saya Safia dan saya sangat-sangat teruja pada waktu ini kerana dapat bersama-sama dengan ahli-ahli teater yang sangat mapan
dan saya macam apa ni tadi tu sepertinya dalam lecture ataupun workshop teater saya banyak belajar ilmu daripada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Sedikit pengenalan tadi, sebentar tadi Khairil Bahri penulis asal naskah ini sebenarnya ada bersama dengan kita, namun atas ada hal peribadi beliau terpaksa mengundur diri, jadi saya wakil baginya. Okay, jadi naskahnya ditulis asalnya oleh Khairil Bahri, Termasik Tenggelam memang idea memang buah fikiran daripada Khairil Bahri sendiri. Saya selaku pengarah sangat tertarik dengan naskah beliau dan memang jatuh cinta pada pandangan pertama lah kirakan. Memang topik tu sangat berpotensi. Jadi saya tidak macam rasa macam saya memang terpanggil lah untuk menjayakan naskah ini. Jadi naskah ini sebenarnya telah menjalani beberapa perubahan ataupun penyuntingan. Jadi asalnya saya rasa tak sampai 2 jam. Namun oleh kerana watak-wataknya begitu mendadak dalam penceritaan asal, di mana mereka mula mempertikaikan tentang hal-hal kemanusiaan, nilai kemanusiaan dan hal-hal selain itu. Jadi saya selaku pengarah meminta pandangan penulis asal untuk memberikan backstory bagi setiap watak-watak yang dalam cerita ini. Maka terjadilah kirakan sebelum intermission tu kita dapat mendengar ataupun mendalami kisah-kisah di sebalik setiap watak yang ditonjolkan dalam cerita Termasik Tenggelam ini. Jadi itu perubahannya lah. Jadi dari segi futuristik juga penambahannya dilakukan selepas draft pertama dan pada pihak kami merasakan aplikasi-aplikasi ataupun nama-nama seperti Google, Bixby, Siri, kami merasakan mereka antara teknologi-teknologi yang akan berkekalan walaupun dalam 30 tahun yang mendatang. Jadi kita menaruh kepercayaan lah kepada jenama-jenama tersebut. Mungkin kita boleh masukkan juga perkara-perkara yang lebih inovatif lah yang saya pun setuju. Mungkin kita kekalkan beberapa dan kita masukkan yang baru juga. Jadi saya menerima pandangan tersebut. Juga apa lagi nak sebut Dr. Aidil? Yang kita pergi kepada komen-komen yang telah diberikan secara umumnya, komen tentang jangka waktu tu satu. Ya. Don't you think that the 2 hours is a bit too long? That's one. Sebab dengan kepanjangan sedemikian mungkin hilang fokus. Ya. Kedua, apa yang Cik Nadi nyatakan tentang keragaman dan juga Big dan Hidayat pun ada nyatakan tentang keragaman tu, ya, yang mana dia punya high octane is at one level all the way. So ada tak what were you thinking? What was your process? Apakah kesan yang diinginkan dalam sebagai pengarah when you ask them to do that? Okay, silakan. Okay. Bagi jangka masa naskah ini, seperti yang dikatakan, memang disengajakan untuk dipanjangkan untuk memberikan sedikit latar belakang bagi setiap watak. Namun mungkin boleh lagi dipadatkan. Jadi hal itu berlaku mungkin agak mungkin proses penulisan bagi saya pada waktu itu agak ketat kerana dengan COVID yang berlaku, kemudian dengan hal-hal sekolah lain yang perlu difokuskan, diberikan tumpuan. Jadi di situ penulisan tu agak macam kita terlepas pandang untuk berikan kepadatan tersebut. Mungkin saya terlalu melirik dalam memberikan watak itu, cerita backstory itu, sehingga kan terlupa tentang kepadatan. Jadi di situ mungkin saya mencela. Jadi naskah ini sebenarnya daripada dalam naskah asalnya dalam bentuk apa? Cerpen, skrip? Naskah asalnya skrip teater. Okay. Kemudian apabila yang khas ditulis untuk Awala Dondang. Awala Dondang, ya, betul. Okay. Memang hasil aslinya memang untuk teater. Kemudian apabila ada
perubahan kan. Jadi kita ingin menggunakan macam take advantage of the medium of film. Jadi di situ kita menggunakan flashback dengan menggunakan tata suara dan tata bunyi dan tata cahaya yang boleh membantu dalam perfilman lah, sebab kita dah tak lihat dia sebagai satu karya pentas teater. Jadi dari segi itu skripnya perlu mengambil mengambil kira perkara-perkara seperti itu. Jadi bila dah terlalu banyak benda kita nak masukkan, kita dah lupa some aspek. Jadi dalam hal itu saya rasa silakan. Sebenarnya apa yang kita probably I might be wrong, please correct me if I'm wrong. You probably do not want to exclude ataupun tertinggalkan benda-benda yang kita rasa penting. Jadi apa sahaja end product of Awala Dondang or Temasek Tenggelam ni is you not wanting to discount yourself and also the friends that you have around you. Am I right to say? Discount lebih kurang macam we want to give the best. We want to give the best and we want everyone to feel the best. Jadi dari segi tu mungkin kita terlalu excited lah. Jadi kita memang nak nak Hirap lah mungkin dari segi jangka masa sudah saya komen. Tentang keragaman tu, is it what's your intent? Okay, jadi saya pada pendapat saya interpretation saya ataupun cara saya tafsirkan konsep cerita ini Temasek Tenggelam is like what has been mentioned, which is dystopian future. Jadi dari hal itu kita dapat merasakan keberatan ataupun intensity. Jadi kita ingin berikan that feeling throughout the naskah, macam disengajakan kerana kita ingin memberitahu pada penonton bahawa perkara ini mungkin berlaku, perkara ini the reality of it being that somber and that intense is possible. Jadi dalam proses penulisan juga saya terfikir juga untuk menginjek menyuntikkan jenaka, unsur-unsur humor dan sebagainya. Namun sebenarnya ada dalam skrip terakhir, draft terakhir. Namun apabila kita sedang proses rakaman tersebut, kami rasa macam jalan cerita ataupun flow of the emotions tu dapat rasa kegencotan sebab dah sedih-sedih tiba-tiba ada kelakar, ada unsur humor. Actually kalau ahli panel ingat watak Nabil, iaitu suami yang polis tu, sebenarnya dia seorang watak yang agak light hearted, yang berjenaka, suka berjenaka. Jadi mungkin dalam skrip tersebut dia cuba untuk mencuit hati isterinya lah. Kerana isterinya kan sedang menangis pada waktu yang dia pulang dari kerja. Jadi bila kita dah rakam, kita lihat dan kita cuba nilaikan semula apa yang disampaikan, kita dapat merasakan sebelat suara lah dengan penerbit dan kru-kru lain. Kami merasakan lebih baik juga kalau kita just take it out and just leave as somber as it is. Boleh saya mencelah sikit? Boleh. Silakan Tuan Ali. Tertarik tu pasal apa you bimbang takut benda ni akan merosak, genjotkan flow kan. Tapi kalau kita cernakan watak suami yang polis tu, dia memang kata tu dia cuba nak mententeramkan jiwa isteri dia kan. Isterinya. Jadi dia cuba kata dengan dia punya cara kita nak cernakan itu, kita nak kena fikirlah macam mana cara cakap spontan ni memang tak ada. Tapi dengan keadaan itu boleh timbulkan semacam kesedihan atau pilu tau. Dia ni besar payah nak kata tu nak beri semacam hiburan pada isteri dia dengan apa. Penonton akan ketawa tapi penonton ada, pada masa yang sama kesan pada isteri dia tu. Isterinya boleh anggap satu kata dipermainkan. Padahal dia cuba nak sedaya upaya untuk supaya isterinya lupakan permasalahan dalam watak dia tu. Jadi itu boleh timbul ada dua pendekatan pada penonton. Jadi kelakar, orang nak gini-gini ni. Tapi kalau kita pandai cernai watak suami tu dengan dia, boleh jadi satu macam pendekatan yang menarik dan kata tu tragik.
dalam satu adegan tu. Sebab apa? Kemudian itu akan berlaku perkara yang boleh menimbulkan penyesalan. Alamak, aku cuba ni tapi aku gagal untuk kata tu memberi kesenangan ataupun ketenteraman pada macam itulah contohnya. Jadi itu tak apalah, kena sukat balik seluruh perjalanan tu supaya takut genjot kan, supaya sukat macam mana nak menyelitkan keadaan-keadaan. Sebab apa di tengah-tengah tu terus menerus tu, itulah satu breather untuk kata tu kita punya moderator tu nak tersenyum sikit ke, nak apa ke, untuk mendapatkan keimbangan dalam proses penceritaan tu. Itu je. Terima kasih Cik Nadi, terima kasih. Basically kita dah termasuk dalam segmen yang ketiga dah. Saya perlukan pengarah to stay online. Boleh saya dapatkan pandangan daripada Encik Hidayat? Do you have any advice? Sebab tadi Encik Nadi dah beri nasihat bagaimana boleh diperbaiki, because saya lihat ni sebagai this is the craft work lah. Now you're crafting. Okay? Macam bila saya menulis tu, kita dah tulis apa, then you start to craft. Okay? Which angle you want to take, which effect you want. So apa nasihat Encik Hidayat? Untuk saya bila saya tonton tu macam Big lah tadi dia cakap, mula-mula dia ingat pementasan biasa kan, lepas tu dia ada editing, ada lights and all that, and macam tadi the director also said that she really look at it like a film, macam satu proses pembikinan filem lah. Pada saya mungkin an advice that I would give is the cuts have to be more concise. Sebab kalau you tengok contoh lah, kalau you tengok Netflix pun apa, kadang-kadang cerita 2 jam 3 jam pun kita boleh tengok lah macam Hindustan, but it's all about the rhythm, the pacing of the cut. And kadang-kadang as an editor atau as an director, sebab saya ada buat filem sikit, bila you tengok a static shot more than 1 minute, kadang-kadang you akan dah rasa bosan. Sebab it's all about the attention time lah. Sebab kita pun tahu the attention span of someone watching something is memang singkat. Jadi kalau dia tak banyak movement kat situ, kalau dia punya grafik, dia punya watak tu static, then mungkin sebab kita dah buat dalam talian kan, mungkin the camera work can help. The camera work might be helpful, macam I don't know, maybe track in words ke, it can be done digitally lah, ataupun yalah all that things. To me just a big props lah to the team, especially the coloring. I really like the color. I get the feel, I get the coldness of the story. Apart from the camera movement, I think kalau dapat you dapat to put that, I think it can definitely be better when you get to concise all the scenes. Itu je nasihat saya. Terima kasih Cik Hidayat. I think that is the thing lah. Sekarang walaupun ni kita kata pementasan teater, tapi kita memerlukan ilmu bantu yang lain, because dia masuk kepada alam yang mana genre-nya yang dicantumkan. Okay, kita pergi pada Big, your advice? Saya rasa advice in moving forward. Yes. Okay. After apa yang cikgu dengar dari segi apa yang pengarah telah nyatakan tadi, because you mentioned a little bit about what was the pengarah thinking. So what would your advice be? Yes, correct. Dalam pemikiran teater ni kita tak boleh it has to be democracy. Dan ada juga idea-idea yang mungkin tadi kamu rasa tuan director katakan mungkin mereka rasa tak cocok, but you have to try. Dalam pembikinan teater ni dia ada macam-macam disiplin kan. Kita ada device teater, kita ada saya tak tahu lah apa yang sesuai untuk pementasan seperti Awal Adundang di masa hadapan. Tapi nasihat saya yang satu ialah kita harus tebalkan muka untuk mencari ilmu. Ada ramai sebenarnya pemain-pemain teater yang sudi membantu. Ramai sebenarnya. Sama ada, even now we are just a phone call away, we are just an email away. Kalau perlu untuk kita baca skrip dan tolong sunting atau memberikan pendapat, sila hantar kepada kami lah, kami tak ada masalah. And then the next one is
in this day and age, dalam dewasa ini, sebenarnya pembikinan teater sudah sangat berbeza. Kita mungkin harus mereka sebuah pementasan yang hybrid, sama ada di pentas ataupun dalam talian. Jadi kita saling rabun lah, you know. So don't worry about whether this is a good product or not. Don't worry whether this is good. Don't worry whether this is not good. What you should worry about is whether the message is delivered or not first, and then you should worry about your khalayak. First, you should think of yourself, and then you should think of your audience. Kadang-kadang kita terlalu fikir tentang audience. Kadang-kadang kita tak fikir tentang audience pun. Masa saya baru-baru mula, saya fikir skrip saya bagus. Padahal tak bagus langsung pun, you know. But you have to eat humble pie. You have to do it for yourself first, and then you do it for the audience. And then whatever criticisms that comes, the more people criticize your work, the more you should be thankful lah, you know, because they bother. Pasal kalau if you ask any of your friends who watch Temasek Tenggelam yesterday, they would say, good job, I love it. Ask them what did they like about it. Okay, so accept criticisms with a pinch of salt lah, you know. Everybody will have to move on, right? And we should only move on better. We should only progress more. Yep. Okay, terima kasih Big. Whatever it is, ini semua recorded. So bila dia kata, mereka menyatakan dia just a phone call away and email away, you can use your words against them. Maaf, sorry, saya nak tambah sikit. Macam silakan. Tadi Big ada cakap about hybrid theatre kan. Yeah. Maybe moving forward, since if it's going to be digital anyways, pernah tak Puan Director terfikir nak gunakan green screen ataupun CGI? Since ni satu cerita yang futuristic. Yeah, that would be definitely an added value lah untuk pementasan. Yeah, thank you. Something to, I think that's a very good idea. We go on to the last part of all lah. Sepatah dua kata sebagai perangsang kepada mereka yang menghasilkan Awala Dondang Temasek Tenggelam 2020 dalam keadaan yang berbeza ni. Ya, saya tak mau gunakan istilah norma baharu sebab yang baharu bermain ada yang lama dan yang lama selalu kita lupakan. I think whatever it is, ini satu evolusi dari segi kehidupan kita, dan itu juga menunjukkan kedinamikan teater kita, ya, yang akan terus mekar dalam apa saja keadaan. Last few words, silakan. Kita mula dengan Encik Nadi lah. Silakan. Kepada Awala Dondang dan semua tim yang membuat Temasek Tenggelam, saya faham semua murid, pelajar, walaupun mereka bukan dalam jurusan teater, walaupun bukan golongan aktivis teater, walaupun tidak minat teater, tapi saya ungkap balik kata-kata Cikgu Zulfadli tadi, buatlah dengan kejujuran. Sebab itu satu amanah. Amanah yang perlu dipertanggungjawabkan. Sebab apa, kalau kita rasa terpaksa, baik tarik diri. Sebab apa, jangan rosakkan kerana kita rasa tak berkenan dengan dipaksa. Di sekolah, kerja sama. Saya dulu di sekolah pun gitu je. Bila kena buat pementasan, kita sama-sama. Unit drama, sekolah atau Persatuan Bahasa Melayu, sama-sama. Kita sama-sama bergotong royong, suka tak suka, jujur menangani apa yang kita diamanahkan. Sebab teater ni, sepatah kata tadi, mesti perlukan kejujuran. Dan sesudah itu, buatlah kerja masing-masing dalam menghadapi masa depan untuk pelajaran awak, meningkatkan pelajaran. Tapi teater memang berat. Teater bukan main-main, teater bukan hobi yang ringan. Jadi itu saja dapat saya beritahu. Kalau nak terlibat dengan teater, terlibatlah dengan teman-teman teater atau rakan-rakan teater. Banyaklah menonton teater dan cintai teater. Baru awak dapat bermain teater. Tapi kalau terpaksa buat, paksaan itulah akan satu hari nanti jadi awak cinta teater. Kalau awak sungguh-sungguh dan jujur melakukan teater. Terima kasih. Terima kasih Encik Nadi. Hidayat?
Okey, untuk saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh kumpulan organisasi Awalah Dondang. Saya rasa itu adalah satu percubaan ataupun effort yang baik sekali. Memanglah banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki, tapi walau macam mana pun saya rasa proses pembikinan teater dalam dunia digital ni memang susah. Sebab saya sendiri pernah lakukan dan kalau produk tu 2 jam, dia sebenarnya memang makan masa yang lagi panjang. Jadi tak termasuk editing, tak termasuk tu. Jadi saya faham dari segi proses dia lah. So that's why I think the whole team deserve an applause for that. And kalau kita go back to apa yang Cik Nadi cakap tu, memanglah saya setuju juga dalam satu pembikinan teater tu ataupun apa-apa seni pun, baik dikibarat ke muzik ke nyanyian ke apa, dia pada saya lah perlu ada kejujuran dan keikhlasan kat situ lebih daripada apa yang kita keterpaksaan tu. Kalau dah rasa dah terpaksa, baik tak payah buat. Saya selalu berprinsip pada itulah, pasal pada saya kalau nak buat sesuatu tu pastikan research dia betul, proses dia betul, dan insyaAllah end product pun akan dapat yang betul. Jadi itu je. Tahniah and keep moving forward. Thank you. Terima kasih. Hidayat, Big, your final words. Okay, my final words would be congratulations, tahniah kepada semua. Kaum kerabat Awalah Dondang Temasek Tenggelam. Don't let anybody take this away from you. Yes. Don't let anybody take this achievement away from you. This is an achievement. Nobody has done it before. You guys have done, I think a good job, you know, putting all this together. Dan yang paling penting, segala apa yang kita terima haruslah menyumbang kepada sebuah, how do I say this? Whatever that we receive, it should contribute to our progress. So teruslah maju ke hadapan. Next year, we wait for one Awalah Dondang with a green screen, insyaAllah. Okay? Yeah. And please do call me if you need anybody to be a third eye for your script. Please do call me. I'm an NTU alumni, so please do call me. Thank you very much. Ya, terima kasih Big NTU alumni kita. Untuk pengetahuan panel yang melibatkan diri bukan hanya pelajar-pelajar NTU tetapi juga alumni NTU. Ya, jadi mereka masih lagi menyumbang dan itulah semangat yang kita inginkan. Dan saya bagi pihak panel bagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada ahli panel semua kerana meluangkan masa, memberi pandangan, pendapat. Seperti tadi pengarah menyatakan, ini macam kuliah. Dan jarang kita lakukan kuliah yang sedemikian, perbincangan sedemikian tentang teater dalam konteks institusi pengajian tinggi. Ya, dalam konteks Melayu pun, sebab bukan hanya kita mempelajari ilmu bahasa tu, tapi kita menyampaikan ilmu melalui bahasa Melayu. Itu yang penting di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana melantik saya sebagai moderator. Dan sebelum saya menyampaikan kembali sesi ini kepada pemuda acara, saya akhiri dengan pantun lah ya. Pohon berangan tempat bertemu. Ni pantun dah ada, jadi baca ya. Ya. Gembiranya rasa si anak dara. Baliklah tuan, puan membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Kini kami sudah pun sampai ke akhir rancangan. Terima kasih kepada moderator kami, Dr. Aidil, dan juga kepada ahli-ahli panel kami, Tuan Nadi Putra, Encik Zulfadli dan Encik Hidayat atas komen-komen dan perbincangan yang menyeluruh dan memberangsangkan serta membangkitkan semangat bagi karyawan-karyawan muda di Singapura. Kami akan mengakhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.